Ini bab takwilan firman-Nya setelah diselesaikan atau disempurnakan wasiat yang dipesankan oleh si mati itu, atau sesudah diselesaikan hutang. Ini pembahagian pesaka itu hendaklah dilakukan setelah disempurnakan wasiat si mati ataupun diselesaikan hutangnya. Dan disebut bahawa Nabi SAW telah memutuskan supaya membayar hutang sebelum daripada melaksanakan ataupun menyempurnakan wasiat si mati. Dan firman-Nya Azza wa Jal, sesungguhnya Allah memerintah kamu supaya kamu menunaikan amanah-amanah kepada ahlinya. Menunaikan amanah itu adalah lebih patut daripada mengerjakan, daripada min tatawu'il wasiyah, daripada mengerjakan wasiat yang sunat itu. Nabi SAW bersabda, la sadaqata illa an zahri ghinan. Tiada sedekah melainkan sedekah yang meninggalkan kekayaan di belakang seseorang. Mana sedekah yang terbaik ialah sedekah yang mana seseorang itu setelah memberinya masih lagi kaya, masih lagi tidak memerlukan kepada orang lain. Ibnu Abbas berkata, seseorang hamba itu tidak boleh berwasiat melainkan dengan izin ahlinya. Dan Nabi SAW bersabda, hamba itu adalah penjaga harta tuannya. Imam Bukhari dengan sanadnya meriwayatkan daripada Sa'id bin Musayyab dan Urwah bin Az-Zubair bahawa Hakim bin Hizam berkata, saya tanya Rasulullah SAW, yakni saya minta dengan Rasulullah SAW sesuatu lah, minta harta, dia pun memberikan kepada saya. Kemudian saya minta dengan dia lagi, dia memberikan kepada saya. Kemudian dia berkata, wahai Hakim, sesungguhnya harta ini adalah hijau dan manis. Sesiapa yang mengambilnya dengan tidak menonjol-nonjolkan diri, siapa yang mengambilnya dengan sakhawati nafsin, dengan hati yang tenang, dengan mata yang tidak ingin sangat, dengan perasaan yang tidak inginkan sangat kepada benda itu, burikalahu fi, diberkati dia pada harta itu. Dan sesiapa yang mengambilnya dengan menonjol-nonjolkan diri, tidak diberkati harta itu untuknya. Dia menjadi seperti seorang yang makan tetapi tak kenyang-kenyang. Tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Berkata Hakim, aku pun berkata, wahai Rasulullah, demi Tuhan yang mengutuskan engkau dengan kebenaran, aku tidak akan meminta dengan sesiapa, aku tidak akan meminta apa-apa sesudah engkau, yakni sepeninggalan engkau, selepas engkau mati nanti, dengan sesiapa pun. Aku tidak akan minta apa-apa dengan sesiapa pun selepas engkau tiada nanti. Hatta ufariqad dunya, sehingga saya berpisah dengan dunia. Abu Bakar memanggil Hakim untuk memberikan pemberian kepadanya, dia enggan untuk menerima daripadanya sesuatu. Kemudian Umar memanggilnya untuk memberikan kepadanya, fa'aba an yaqbalahu, dia enggan untuk menerimanya. Dia berkata, wahai orang-orang Quraisy, wahai orang-orang muslimin, wahai kalangan orang-orang Islam, sesungguhnya saya telah mengemukakan kepadanya haknya. Ini Umar kata, saya telah mengemukakan kepadanya, telah nak berikan kepadanya haknya yang Allah Subhanahu wa taala telah bahagikan untuknya dari fai ini, dari harta fai ini, tetapi dia enggan mengambilnya. Hakim tidak meminta dengan sesiapa pun sesudah Nabi SAW sehingga dia wafat, sehingga dia mati. Diriwayatkan daripada Ibnu Umar, katanya saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, setiap orang dari kamu adalah penjaga dan dia bertanggung jawab tentang jagaannya. Pemerintah
bertanggungjawab. Pemerintah adalah penjaga dan dia bertanggungjawab tentang apa yang dijaganya, rakyatnya. Seseorang itu adalah penjaga keluarganya dan dia akan disoal atau bertanggungjawab terhadap orang-orang di bawah jagaannya. Perempuan di rumah suaminya adalah penjaga dan dia bertanggungjawab tentang apa yang dijaganya. Khadim hamba adalah penjaga kepada harta tuannya dan dia bertanggungjawab terhadap apa yang dijaganya. Qala, kata Ibnu Umar, saya rasa dia memang ada berkata, warrajulu ra'in fi mali abihi, seseorang itu adalah penjaga kepada harta ayahnya. Ini bab. Bila seseorang mewakafkan atau mewasiatkan kepada sanak saudaranya, dan siapakah sanak saudara itu? Sabit berkata daripada Anas, Nabi SAW bersabda kepada Abi Talhah, tentukanlah, jadikanlah mana hartamu ini untuk orang-orang miskin daripada sanak saudaramu. Abu Talhah pun menentukan hartanya itu untuk Hassan dan Ubay bin Ka'ab. Ansari berkata, kata dia, ayah dia meriwayatkan kepadanya daripada Thumamah, daripada Anas, sama seperti hadis Thabit tadi. Dia berkata, ij'alha li fuqara'i qarabatik, bukan li fuqara'i aqaribik, tetapi qarabatik. Tentukanlah harta itu atau khususkanlah untuk orang-orang miskin daripada kerabatmu. Berkata Anas, maka Abu Talhah pun menentukannya untuk Hassan dan Ubay bin Ka'ab. Mereka berdua lebih hampir kepadanya daripada saya. Lebih hampir kepadanya, yakni kepada Abu Talhah, daripada saya. Jadi perhubungan Hassan dan Ubay dengan Abi Talhah, yaitu Abu Talhah namanya Zaid bin Sahal bin Aswad bin Haram bin Amr bin Zaid Manah bin Adi bin Amr bin Malik bin Najjar. Dan Hassan, silsilah keturunannya ialah Hassan bin Thabit bin Al-Munzir bin Haram. Jadi mereka berdua, Hassan dengan Abu Talhah ni, bertemu keturunannya pada Haram itu, yaitu ayah yang ketiga. Dan Haram bin Amr bin Zaid Manat bin Adi bin Amr bin Malik bin Najjar. Ini dia menghimpunkan, Haram ini menghimpunkan Hassan dan Abu Talhah dan Ubay. Yakni pada 6, yakni bapa pada lapis yang ke-6 hingga kepada Ammar bin Malik itu. Dan dia itu Ubay bin Ka'ab, Ubay bin Ka'ab bin Qais bin Ubaid bin Zaid bin Muawiyah bin Ammar bin Malik bin Najjar. Jadi Ammar bin Malik menghimpunkan, mempertemukan Hassan dan Abu Talhah dan Ubay. Jadi di sini bertemu mereka semua tu. Berkata setengah mereka, yang setengah ulama, apabila seseorang itu mewasiatkan untuk kerabatnya, maka termasuk di bawah kerabatnya itu yaitu nenek moyangnya dalam Islam. Nenek moyangnya dalam Islam. Jadi kerabat dia ni merangkumi nenek moyangnya atau datuk neneknya dalam Islam, bukan yang tidak Islam. Diriwayatkan daripada Anas, katanya Nabi SAW bersabda kepada Abi Talhah, saya pikir engkau elok menentukan, meletakkannya, yakni harta engkau itu pada sanak saudaramu. Berkata Abu Talhah, saya akan lakukan begitu, wahai Rasulullah. Abu Talhah pun membahagikannya di kalangan sanak saudaranya dan di kalangan anak-anak bapa saudaranya, yang di sepupu-sepupunya. Ibnu Abbas berkata, bila turun ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, ancamlah saudara maramu yang hampir, Nabi SAW mula berseru, wahai Bani Fihr, wahai Bani Adi, kepada beberapa kabilah Quraisy. Abu Hurairah berkata, bila turun ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, Nabi SAW
berkata, "Ya ma'syara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy." Ini bab, adakah masuk perempuan-perempuan dan kanak-kanak, anak-anak dalam aqarib itu, dalam sanak saudara itu? Diriwayatkan bahwa Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangkit ketika mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, "Wa anzir 'ashiratakal aqrabin." Kata dia, yang dikata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai orang-orang Quraisy, ataupun ucapan yang seumpamanya, belilah diri kamu, yakni peliharalah diri kamu. Aku tidak akan berguna apa-apa untuk melepaskan kamu daripada hukum Allah. Wahai Bani Abdi Manaf, aku tidak akan berguna apa-apa kepada kamu di hadapan Allah, atau untuk melepaskan kamu daripada hukuman Allah. Wahai Abbas bin Abdul Muttalib, aku tidak akan berguna apa-apa kepadamu di hadapan Allah, atau seperti tadi juga, mana untuk melepaskan kamu daripada hukuman Allah. Wahai Safiyah, mak saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tidak akan berguna apa-apa kepadamu di hadapan Allah, yakni aku tidak boleh melepaskan kamu daripada hukuman Allah. Wahai Fatimah binti Muhammad, mintalah dengan daku apa yang engkau mahu dari harta bendaku. Aku tidak akan berguna apa-apa kepadamu di hadapan Allah nanti. Taba'ahu Asbagh. Asbagh menjadi mutabi' kepadanya daripada Ibnu Wahab. Menjadi mutabi' kepadanya daripada Ibnu Wahab, daripada Yunus, daripada Ibnu Syihab. Ini bab, adakah seseorang yang mewakafkan hartanya itu boleh mengambil munafaat dengan wakafnya itu, dengan apa yang diwakafkannya? Umar telah mensyaratkan, tidak mengapa kepada orang yang menjaga harta wakaf itu untuk memakan sebahagian daripadanya. Jadi yang menjaga itu, yang menjaga harta wakaf itu, sama ada orang yang mewakafkan itu sendiri dan orang lain, boleh jadi belaka. Begitu juga setiap orang yang menentukan unta atau sesuatu untuk Allah, falahu an yantafi'a biha, dia boleh mengambil munafaat dengan unta itu sebagaimana orang lain boleh mengambil munafaat dengannya, walaupun dia tidak mensyaratkan. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Anas bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seorang yang sedang menyeret unta ataupun yang sedang menghalau unta. Jadi itu faqala lahu irkabha, naiklah. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata kepada orang itu, naiklah unta kamu itu. Dia berkata, wahai Rasulullah, ini unta yang telah khususkan untuk kurban. Faqala fi tsalitsa aw ar-rabi'ah, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata pada kali yang ketiga atau pada kali yang keempat, naiklah, apalah kamu ni, wailak atau waihak, apalah kamu ni. Begitu. Diriwayatkan daripada Abi Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nampak seorang yang sedang menghalau seekor unta atau menyeret seekor unta. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, naiklah unta itu. Dia berkata, wahai Rasulullah, ini adalah unta kurban. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, naiklah, apalah kamu ni. Pada kali yang kedua atau pada kali yang ketiga dia berkata begitu. Ini bab ta'wilan firman Allah, min ba'di wasiyatin yusa biha aw dayn. Dalam surahnya tusuna biha aw dayn. Jadi kalau yusa biha aw dayn bermakna terjemahan bab ini mukarrar. Terjemahan bab yang mukarrar, yang berulang. Sebab sebelum pada ini sudah ada. Allah. Wahai Safiyah, wahai saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tidak akan berguna apa-apa kepadamu di hadapan Allah. Jadi aku tidak boleh melepaskan kamu daripada hukuman Allah. Wahai Fatimah binti Muhammad, mintalah dengan daku apa yang kau mahu dari harta bendaku. Aku tidak akan berguna apa-apa kepadamu di hadapan Allah nanti. Taba'ahu Asbagh. Asbagh menjadi mutabi' kepadanya daripada Ibnu Wahab.
menjadi mutabik kepadanya daripada Ibnu Wahab, daripada Yunus, daripada Ibnu Syihab. Ini bab, adakah seseorang yang mewakafkan hartanya boleh mengambil munafaat dengan wakafnya, dengan apa yang diwakafkan? Umar telah mensyaratkan tidak mengapa kepada orang yang menjaga harta wakaf itu untuk memakan sebahagian daripadanya. Jadi yang menjaga harta wakaf itu sama ada orang yang mewakafkan itu sendiri dan orang lain boleh jadi bahkan. Begitu juga setiap orang yang menentukan unta atau sesuatu untuk Allah, falahu an yantafi'a biha, dia boleh mengambil manfaat dengan unta sebagaimana orang lain boleh mengambil manfaat dengan, walaupun dia tidak mensyaratkan. Dengan syarat yang Imam Bukhari meriwayatkan daripada Anas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seorang yang sedang menyeret unta atau yang sedang menghalau unta. Jadi itu faqala lahu irkab, naiklah. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata kepada orang itu, naiklah unta kamu itu. Dia berkata, wahai Rasulullah, ini unta yang telah dikhususkan untuk kurban. Faqala fi thalithah aw rabi'ah, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata pada kali yang ketiga atau pada kali yang keempat, naiklah. Apalah kamu ni, wailah atau waiha, apalah kamu ni. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nampak seorang yang sedang menghalau seekor unta atau menyeret seekor unta. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, naiklah unta itu. Dia berkata, wahai Rasulullah, ini adalah unta kurban. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, naiklah. Apalah kamu pada kali yang kedua atau pada kali yang ketiga. Dia berkata. Ini bab takwilan firman Allah, min ba'di wasiyatin yusa biha audain. Dalam setengah-setengah nuskhahnya tusuna biha audain. Jadi kalau yusa biha audain bermakna terjematul bab ini mukarrar. Terjematul bab yang mukarrarah, yang berulang. Sebab sebelum pada ni sudah ada dah. Ada datah tu. Datah sekali tu. Bab qaulillahi azza wa jalla min ba'di wasiyatin yusa biha audain. Hak tulah. Jadi terjemah di sini kira-kiranya lafaz dia mukarrarah. Mengikut syarat Imam Bukhari tak boleh lagu tu berulang terjematul bab dia tu. Dia kata dah terjematul bab dia tidak akan berulang. Jadi tidak akan berulang tu, apakah tidak akan berulang lafaz dia atau tidak akan berulang makna dia? Yang jelasnya daripada kita perhati banyak-banyak terjematul bab Imam Bukhari itu tidak berulang makna dia. Lafaz itu mungkin sama tetapi maksud dia berlainan. Jadi dengan maksud lafaz dan makna dia tu tidak lain, serupa, lagu tu tak ada berulang. Lagu tu tak ada. Kalau ada pun satu dua sajalah. Tetapi kalau kita kata tusuna biha audain, selesai masalah lah. Tak timbul lah pengulangan tu. Sebab apa hak ni hak lain ni, hak lain pula tu. Jadi kalau kita kata yusa biha audain serupa dengan hak sebelum ni, dia nak ceritanya di sana dengan maksud lain. Iaitu wasiat ini sama ada wasiat kepada ahli waris ataupun bukan ahli waris, ajanib, orang asing. Maknanya perlu diambil kira. Jadi orang yang si mati itu bila dia ada wasiat ataupun ada hutang, kena selesai kau tu, barulah dibagi harta dia tu sebagai pesaka. Jadi di situ Imam Bukhari nak ayat dulu minggu lepas kita sudah bincang dah. Wasiat tu kepada siapa? Kalau kepada pewaris, wasiat kepada pewaris itu tidak boleh, sebab la wasiyata li warithin. Begitu. Tetapi kalau wasiat kepada pewaris berkenaan dengan hutang dan sebagainya, apa-apa hak dia, hak waris itu, hak tu semua kata boleh. Semua kata boleh. Kecuali ada juga yang mengatakan
Jumhur ulama kata boleh lah, tetapi macam Imam Abu Hanifah kata tak boleh, lagu tu pun tak boleh. Sebab apa? Sebab ada kemungkinan di situ nak buat lari pesaka tu. Sebenarnya tak ada burutan apa-apa, dia ala-ala kata dia ada burutan dengan mana-mana waris dia tu untuk bui kepada dia tu lebih banyak daripada orang lain. Itu maksud di sana. Sedangkan di sini dia nak ayat min ba'di wasiyatin yusa biha aw dain. Dia nak cerita lain pula ni. Selepas disempurnakan wasiat ataupun hutang. Di sini dia nak ceritanya hutang tu kena selesaikan dulu, bukan wasiat dulu. Sebab wasiat tu dia baru ni kita sudah cerita dah ada wasiat hak wajib ditunaikan, ada wasiat hak sunat. Hak ni dikira hak sunat ni. Hak wajib tak ambil kira lah. Wasiat hak wajib tu misalnya dia kata dia ada berhutang dengan orang ni, maka kena pakai hak tu. Apalagi kalau orang tu orang asing, orang luar, bukannya ahli waris. Hak tu semua sepakat lah hak tu. Jadi kalau tidak begitu, jadi kena utamakan hak mana. Di sini dia nak tafsir, takwil qaulihi, yakni tafsir qaulihi. Jadi apa Allah Subhanahu Wa Taala sebut di dalam ayat ni serupa juga sebelum pada ni. Dia sebut wasiat dulu yang perlu ditunaikan, lepas pada tu baru hutang. Jadi adakah hutang ni kedudukannya lebih rendah daripada wasiat itu, yang ni perlu diutamakan wasiat? Imam Bukhari nak ayat tidak. Tertib di sini bukan makna tertib nak menyatakan hak mana yang aula. Tidak. Tertib di sini dengan maksud lain ni. Tertib di sini. Jadi hak sebenarnya dari segi amalannya ialah hutang itu kena bayar dulu. Sebab hutang tu hak wajib dan wasiat tu hak sunat. Jadi bila bertembung di antara hak wajib dan hak sunat, kita kena utamakan hak wajib. Walaupun di dalam ayat ni hutang tu disebut kemudian, tidaklah bermakna hutang tu nombor 2, jatuh nombor 2. Wasiat tu kena sempurnakan dulu, tidak pada lagu tu. Sini dia nak ayatnya tafsiran dia tu. Jadi ayat ni walaupun sebut wasiat kena selesai dulu, bukan begitu maksudnya. Sebutkan wasiat tu pasal apa? Yusa biha tu sebutkan wasiat dulu tu kena selesai dulu. Ada beberapa hikmat dia. Bapa dalam Quran disebutkan wasiat dulu, padahal dia tu sunat. Sebabnya mungkin ahli keluarga ni akan berasa apa-apa. Akan berasa dia tak senang dengan aku, kau dia tak sewi kat aku, kau dia nak pelari, kau pesaka daripada aku. Ya dia wasiat ke orang lain tu. Atau benda ni benda yang tidak utama, benda sunat. Jadi tidak ambil berat. Boleh jadi pewaris ni akan main-main je. Tidak ambil berat, tidak gomo. Tapi kalau hutang, benda tu hak benda wajib. Jadi tuan punya hak dia tu, dia boleh menuntut secara keras, menuntut dengan mahkamah, menuntut dengan apa. Ada pun hak wasiat ini, kalau tak ada apa-apa dia nak buat apa? Dia nak tuntut daripada mahkamah. Malu kau orang juga, satu macam juga perasaan tu. Nak hak orang sampai begitu mau pergi dakwa ke mahkamah. Tapi kalau berhutang lain, memang hak dia. Jadi hak mana, walaupun sebut yang kedua, hak ni semua orang tahu, dia akan lebih jaga hak ni. Dan dari segi hak undang-undang pun memang akan diutamakan hutang tu. Dia boleh tuntut daripada melalui mahkamah tu dia boleh tuntut. Tetapi hak wasiat tu tidak begitu. Jadi ada kemungkinan orang akan abaikan wasiat itu. Wak tak cara, tahu-tahu senyap hak wasiat tu. Dia jadi gitu. Dengan sebab itu Allah SWT sebut hak wasiat tu dulu. Walaupun hak wasiat tu sunat. Ini harapan besar ni orang yang mati ni. Jadi sebab itu Allah SWT sebut dulu. Bukan bermakna wasiat tu wajib, suatu yang wajib, tidak. Jadi hak wajibnya bayar hutang dulu. Sebab itulah Imam Bukhari pun mari hadis ini disebutkan bahawa Nabi SAW memutuskan supaya menyelesaikan hutang sebelum wasiat. Jadi hadis ini menunjukkan hutang itu perlu diutamakan daripada wasiat. Tetapi oleh kerana hadis ini tidak menepati syarat Imam Bukhari, maka Imam Bukhari sebut dengan sirah tamrid. Cuba kita perhati, yuzkaru, disebutkan. Yang ini dengan mabni lil majhul. Mabni lil majhul ini Imam Bukhari buat gitu nak mengisyaratkan dia tidak menepati syarat dia. Satu. Yang kedua, boleh jadi dia nak mengisyaratkan kepada hadis itu adalah hadis yang tidak kuat, tidak sahih, bahkan dhaif. Memang pun hadis ini dhaif. Sebab itulah
Imam Bukhari isyaratkan dengan yuzkaru. Walau bagaimanapun apa dah hadis ni dhaif, belah mana buat dalil? Kata dalam Bukhari tak ada hadis dhaif. Bukan tak ada hadis dhaif, hak tak ada hadis dhaif tu hak musnad tu. Hak ni bukan musnad ni, dalam terjematul bab ni. Dalam terjematul bab tu ada macam-macam. Hak tu hak dhaif pun ada. Kok mana-mana pun Imam Bukhari ni dia mari dalam terjematul bab dia ni hak kemah juga. Kok mana-mana pun tak patut dia jadikan dalil suatu hadis yang dhaif. Tak patut lagu tu. Apa macam mana? Cuba kita tengok tepi dalam hasyiah dia tu pun ada. Nombor 10 wa yadhkaru anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qada bid-dain qabla al-wasiyyah. Hadha tarafun min hadith akhrajahu at-Tirmidzi wa ghayruhu min tariq al-Harith al-A'war. Hadis ini adalah secebis daripada hadis yang dikeluarkan oleh Tirmidzi dan lainnya daripada tariq Harith al-A'war. Wa huwa dhaif. Harith al-A'war ni dia dhaif. Walaupun dhaif, Tirmidzi kata innal amal alaihi 'inda ahli ilmi, amalan berlaku mengikut hadis ini di sisi ahli ilmu. Di sisi ahli ilmu. Hak ni cerita Tirmidzi pula keistimewaan kitab dia lah. Apa dia kata lagu tu dah hadis tu dhaif, macam mana ulama-ulama dia boleh pakai hadis dhaif tu? Imam Tirmidzi ni ada apabila dia kata gitu, ialah hadis tu hadis dhaif. Selalu Imam Tirmidzi mari hadis dhaif. Sebenarnya dia bukan pegang dengan hak tu. Dia nak ayat ini salah satu tarik hadis itu. Hak dia sebut wa fil bab an fulan wa fulan, di situ dia isyarat kepada hak sahih. Jadi mana dia tidak pegang dengan hak tu, dan ahli ilmu yang kata beramal dengan hak ni dia tidak duk pegang dengan hadis Harith al-A'war itu, dia pegang melalui tarik lain. Tetapi Tirmidzi dia pasal dia cara dia dah. Itu keistimewaan kitab dia. Jadi kalau orang tidak faham baca kitab Tirmidzi itu, dia akan jadi apa Tirmidzi ni ambil hak dhaif, sedangkan hak dia isyarat wa fil bab an fulan itu ada hak sahih. Apa dia tak ambil hak tu nya? Dia ada maksud dia sendiri. Sebab tu orang mengaji kitab Tirmidzi itu. Sebab kalau tidak mengaji boleh jadi tak faham lah benda lagu tu. Sebab apa ya buat mari hak dhaif tu. Lepas tu dia kata amalan berlaku mengikut hadis ini di sisi ahli ilmu. Jadi ahli ilmu ni tak kira kah untuk nak buat amalan? Terutama ni masalah hukum ni. Ini masalah hukum. Tak kira kah sahih kah dhaif kah hasan kah? Tak kira kah? Sekali nampak macam ahli ilmu ni tak cara. Tidak. Bukan begitu. Dengan sebab itulah di sini kita tengok lagi. Dia kata wa kana al-Bukhari i'tamada alayhi lil-i'tidad li'tidadihi wa kana al-Bukhari i'tamada alayhi li'tidadihi bil-ittifaq ala muqtadahu. Jadi Imam Bukhari pegang dengan hadis ini pasal apa hadis ini disokong oleh hadis lain yang kalaupun dhaif setaraf dengan dia, bila banyak turuk dia naik darjat dia tu, dia jadi hasan li ghairi. Bila dia jadi hasan li ghairi boleh dijadikan dalil. Apalagi Imam Bukhari anggap hadis ini walaupun dia dhaif sanad dia, tetapi dia jadi kuat dengan sebab ittifaq. Yani ittifaq ulama. Jadi maknanya Imam Bukhari pakai ta'amul a'immah. Ta'amul a'immahnya lagu mana? Iaitu memang kalau dalam masalah wasiat dan hutang perlu diutamakan hutang dulu. Itu sepakat dah imam-imam. Jadi walaupun hadis ni hadis dhaif, tetapi disokong oleh kesepakatan imam-imam, dia jadi kuat juga kedudukan hadis itu. Jadi di sini menunjukkan bagi seseorang mujtahid tu dalam menggunakan hadis, dia tidak tengok pada sanad saja, dia tengok juga kepada ta'amul. Kadang-kadang ta'amul yang mana maklum, semua maklum lagu tu. Jadi boleh jadi kuat juga hadis itu dengan ta'amul. Ta'amul yang menghendaki makna dia lagu tu. Wa illa falam tajri 'adatu an yurid ad-dha'if fi maqam al-ihtijaj bihi. Kalau nak kiranya bukan kebiasaan Bukhari buat mari hadis dhaif untuk buat hujah ni. Ya, dia buat hujah ni pasal ada sokongan melalui turuk yang lain. Kalau kata dhaif sekalipun, turuk yang lain itu pun apabila dia bercampur dia jadi hasan. Selain daripada itu, dia disokong dengan ittifaq ulama dalam masalah ni. Jadi bila begitu boleh dibuat dalil juga.
Lepas pada tu dalam bab ini ada pula, memang ada pula hadis yang menyokong hadis Harith bin A'war itu melalui tariq yang lain, ada pula yang menyokong. Itu sebab Imam Bukhari buat mari hadis ni. Jadi dalam hadis ni, kalau kita tengok kepada hadis ni, dia menunjukkan perlu diutamakan hutang daripada wasiat. Lepas pada tu Imam Bukhari nak kuat lagi ni, hak dia nak sabitkan kepada dia, hutang perlu diutamakan daripada wasiat. Jadi takwil qaulihi min ba'di wasiyatin yusa biha aw dain ini, walaupun dain itu sebut kemudian, tapi bukan maksudnya dikemudiankan. Dari segi menunaikan hak hutang tu ditunaikan dulu lagi. Satu, bukti dia mari hadis tadi. Takut tak padan dengan hak tu. Takut tak padan dengan hak tu. Kalau nak kira padan dah. Dia mari pula wa qaulihi azza wa jalla, dan firman Allah azza wa jalla ni menjadi bukti lagi bahawa hutang perlu diutamakan daripada wasiat. Sebab apa? Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Di antara amanah ialah amanah hutang. Bila tu orang beri pitih kepada kita, kita berhutang dengan dia, itu pitih dia tu dalam amanah kita. Bila sampai masa dia, kita kena bayar. Kita kena bayar, mesti kena bayar. Sebab Tuhan perintah. Perintah tu maknanya sesuatu yang wajib. Lepas tu hak wajib ni kepada dia di sini. Wasiat kah? Wasiat nak beri harta kat orang wajib kah? Tidak wajib. Tetapi hutang itu termasuk dalam hak wajib. Jadi berdasarkan ayat ini juga, hutang perlu diutamakan daripada wasiat itu. Itu cara Imam Bukhari faham tu. Jadi ada amanah, menunaikan amanah, di sini hutang lah, di sini dalam bab ni lebih patut daripada melakukan wasiat yang sunat itu. Jadi wasiat tu hak sunat ya. Jadi kita tidak boleh, apalagi kalau wasiat itu memakan habis siapa kau hutang tu, tak boleh lah lagu tu. Jadi dengan sebab kita nak beri wasiat tu, siapa hutang tak terbayar, tak boleh lagu tu. Apalagi kalau begitu. Dalam keadaan tidak begitu pun perlu diutamakan hutang dulu. Dan Nabi SAW bersabda, la sadaqata illa an zahri ghinan. Pelik Bukhari ni, memang pelik. Tapi kalau kita mengaji tu cara dia, kita akan berasa kemanisan dia tu, kehebatan dia dalam terjemahan bab. Apa tiba-tiba awak mari sedekah ni, tidak ada kelebihan dia kecuali sedekah yang bila orang beri, tuan dia tu masih lagi kaya, yang ni tidak berhajat minta dengan orang lain, tidak jadi sesak. Apa dia mari waktu sini ni, apa kena mengenanya tiba-tiba awak mari hadis tu. Ini pun nak menyokong hak tadi juga, nak ayat dain itu muqaddam alal wasiyah. Dain perlu diutamakan daripada wasiat. Buktinya sedekah. Jadi kalau kita kata wasiat ni supaya sedekah lah. Sedekah wajib kalau kita beri? Tidak wajib. Wasiat tidak wajib juga. Hutang wajib. Lepas tu kalau sedekah hak sunat saat ni kita beri, siapa kita lepas pada kita beri tu jadi kita sesak. Bila kita sesak, mana kita tak kaya dah. Apabila tidak kaya, bercanggah dengan hadis ni. Nabi SAW kata, kalau kita ada hutang lagi, kita tak kaya, kita terhutang, lepas tu kita tak nak kebajikan, mana boleh lagu tu. Sedangkan dia kata tidak ada kebaikan beri sedekah tu kecuali sedekah yang bila diberi orang tu masih kaya lagi, masih tidak perlu kepada orang. Ni sekarang ni dia perlu pada duit lain pula nak bayar hutang, tak ada dah. Waktu dia beri wasiat ni, nak menunaikan wasiat dia, mana boleh lagu tu. Itu sudah bercanggah dah dengan hadis tu pula. Jadi bila dia terhutang, maknanya dia ni sesak dah. Apa harta ada tu sikit nak buat sedekah, tak kena lagu tu. Ibnu Abbas berkata, la yusil abdu illa bi'izni ahlihi. Hamba tidak boleh berwasiat melainkan dengan izin tuannya. Hamba tidak boleh berwasiat melainkan dengan izin tuannya. Jadi hamba ni cari pitih. Bukan tuan dia je cari pitih. Kalau nak kira, dia macam ada hak jugalah terhadap pitih tu, tetapi dia tidak boleh sewena-wena. Tidak boleh sewena-wena. Sebab apa? Sebab hak tuan dia tu lebih besar lagi daripada hak dia. Lebih besar lagi daripada hak dia. Apalagi kalau kita kata, kalau hamba tu bukan hamba yang ma'zun lahu.
hamba yang tidak dibenarkan dia tu untuk menguruskan harta tuan dia, tak boleh. Kalau hamba tu ma'zun lahu, hamba tu ma'zun lahu bitasarrufat, kalau dibenarkan dia tu menguruskan harta tuan dia pun tanpa izin tuan dia, tak boleh juga. Pasal apa? Pasal hak orang lain lebih besar lagi. Jadi di sini dia nak ayatnya, Imam Bukhari nak ayatnya, kalau ada dua tuntutan, satu tuntutan yang tidak besar, satu lagi tuntutan yang lebih besar. Mana hak tuan lebih besar di sini, kita kena utamakan hak tuan. Supaya juga masalah wasiat dengan hutang ni, hak mana lebih besar? Hak lebih besarnya hutang. Jadi kita perlu utamakan hutang tu dulu. Situ dia nak ayatnya. Bukan ada kena mengena cerita hamba ni tidak boleh berwasiat kerana tak ada apa. Dia nak ayatnya hamba tu, walaupun dia manusia, dia susah payah cari piti, tetapi dia tidak ada hak. Dia tidak ada hak. Yang berhak terhadap duit dia tu ialah siapa? Tuan dia. Seperti mana yang berhak, lebih berhak terhadap duit si mati itu ialah orang yang beri butan. Adapun orang yang tidak beri butan apa-apa, itu tidak lebih berhak. Seperti kedudukan hamba tadilah. Seperti kedudukan hamba tadilah. Atas orang lah, jasa baik orang. Orang nak beri, ya, tak si beri, tak ada apalah dia ni, hamba ni. Kalau tuan dia nak beri lah seria dua, untuk apa-apa sebagai balasan kepada usaha dia, tak apalah. Kalau tuan dia tak si beri pun, apa-apalah. Tak apa kalau tuan dia tak beri. Tetapi kalau tuan dia tuan dia sendiri, orang yang buta tu tak beri, kita tak beri balik piti dia, tak boleh lah tu. Tak boleh. Dan Nabi SAW bersabda, al-abdu ra'in fi mali sayyidihi. Hamba itu adalah penjaga harta tuan dia. Bila penjaga harta tuan dia, jadi hak sebenarnya hak tuan dia. Jadi serupa juga seseorang tu, mana dia ada buta dengan orang, mana dia seseorangnya penjaga kepada harta orang tu. Bila begitu, dia bertanggungjawab terhadap apa yang dijaganya. Yang ni siapa masa dia kena bagi balik. Gitu berdasarkan hadis ini. Dia nak pergi ke situ. Lepas pada tu Imam Bukhari ambil hadis Hakim bin Hizam ini. Hakim bin Hizam adalah seorang sahabat Nabi SAW yang terkenal dan umurnya panjang. Lahir di dalam Kaabah. Dia ni salah seorang sahabat yang lahir dalam Kaabah. Dia pernah minta dengan Rasulullah, jadi harta hak faid ataupun harta-harta lain yang diperolehi oleh orang Islam, jadi bolehlah dinikmati oleh orang ramai ni. Nabi SAW pun bagi. Jadi dia ni tak ada beri, dia minta. Nabi SAW beri. Lepas tu minta pula, beri pula. Kemudian Nabi SAW kata, ya Hakim, inna hadzal mal khadirun. Wahai Hakim, sesungguhnya harta ini adalah hijau. Yang ini hijau pada pandangan, sedap dipandang. Harta ni, kalau kita ada harta ni, sedap dipandang, sedap pada pandangannya, comel pada pandangannya. Hulwun, manis rasanya. Kalau nak kira rasa tak, manis harta itu. Sesiapa yang mengambilnya bisakhawati nafsin, dengan tidak bersungguh-sungguh, Kalau anda tengok dalam terjemahan Maulana Wahiduz Zaman dalam bahasa Urdu, cukup comel. Anak pun tak erti nak terjemah ke Melayu. Bisakhawati nafsin itu, mana dia kata sair chashmi sele, kata dia. Dia katanya dia kata apa dia? जो कोई उसको सैर चश्मी से ले उसको तो बरकत होती है. चौमे देते जुमा. और जो कोई जान लड़ाकर हिर्स के साथ उसको ले उसको बरकत ना होगी. Dia kata. Jadi dia kata sesiapa yang mengambil harta itu sair chashmi. Tu sair chashmi ni, chasham bahasa Farsi maknanya mata, sair maknanya kenyang. Dengan mata yang kenyang, bukan mata yang lapar, bukan mata yang rakus. Mana kelih kepada harta tu, bukan kelih seperti mana orang lapar kelih, tak. Maknanya kelih, mana dia perhati
Dia mengambil harta itu dengan mata yang kenyang, akan diberkati harta itu untuk dia, baru ada berkat harta itu. Tetapi kalau dia mengambil harta itu, dia kata bi israfi nafsin. Israf itu makna jenguk-jenguk, yang ini dengan menonjol-nonjolkan diri, dengan menonjol-nonjolkan diri. Tetapi dia terjemah jan larakar his kesat, yang ini dengan mempertarungkan jiwa, dengan temo'o lah kita kata, dengan temo'o, kita bahasa Kelantan. Sesiapa yang mengambilnya dengan temo'o tu tamak lah, bi israfi nafsin, lam yubarak lahu fih, tidak diberkati harta itu untuknya. Jadi dia jadi seperti orang yang makan dan tak kenyang-kenyang. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Yang ni Nabi SAW nak menganjurkan dia supaya bui, bukan minta, sumbangkan, bukan menerima. Hakim berkata, wahai Rasulullah, demi Tuhan yang mengutuskan engkau dengan kebenaran, aku tidak akan meminta dengan sesiapa pun, aku tidak akan meminta apa-apa dengan sesiapa pun sesudah engkau. Ba'daka itu, sesudah engkau, selepas engkau itu, makna selepas engkau pergi ni, atau selepas engkau mati, boleh jadi kedua tu. Yani ba'daka syai'an, ba'daka ba'da ghiyabika, atau ba'da dhahabika, selepas engkau pergi. Kalau lagu tu kita kata cepat benar lah, tak usah selalu dah. Bukan nanti mati. Kalau nanti mati lama, kalau tak tahu bila kita kata. Sehingga saya berpisah dengan dunia, sampai saya matilah. Lepas pada tu di zaman Sayyidina Abu Bakar, bila dapat harta benda ni, fight gapo, panggil dia lah, nak beri kepada dia lah, sebab dia pun berhak juga dapat tu. Dia tak saya terima, sikit pun tak saya terima. Bila zaman Sayyidina Umar panggil dia juga nak beri sesuatu, tak saya terima juga. Sayyidina Umar bercermat dan dia takut apa-apa keliru ke, dia royak ke orang ramai, wahai kalangan orang-orang Islam, saya sudah kemukakan kepada dia hak dia, hala dah nak beri dah ke dia, dia tak sih. Kalau nak kira hak Allah SWT bagi ni daripada harta faid ni, dia ada bahagia dia juga. Kita sudah kemuka dah pun kepada dia, tapi dia tak sih ambil. Dan memang hakim ni tidak meminta dengan sesiapa pun selepas Nabi SAW sehingga dia wafat. Dan dia ni sapanya bukan setakat itu saja, benda kecil-kecil pun dia tak minta dengan orang, usahakan benda besar. Dalam riwayat hidup dia, sehingganya kalau dia ni naik kuda, kalau katakanlah jatuh cemeti dia. Kita kata mudah, benda mudah je. Kalau budak-budak lalu, kau orang lalu minta Allah, tak, dia tak akan minta, dia turun ambil sendiri. Kalau gaduh setara mana pun, dia akan turun ambil sendiri. Itu jadi kesannya, kesannya kepada sahabat Nabi SAW bila Nabi SAW kata begitu. Jadi di sini mananya Imam Bukhari naknya mana? Dia nak ayat sini apa ni hutang tu perlu diutamakan, didahulukan daripada wasiat. Mana adanya? Tu benda payah tu, hak rumit dalam Bukhari tu. Kalau kita tengok hadis hak sah lagi, di bawah terjematul bab ini dua hadis ni. Hak ni, setiap kamu tu adalah penjaga dan bertanggungjawab tentang apa yang dijaganya, dan seterusnya sampai ke akhir. Mananya? Duduk mana hak dia nak? Jadi benda ni muskil sekali kita tengok. Dia kena renung baca Bukhari tu. Kalau kita baca sendiri, juga benar lah, kena renung, kena belek sana belek sini, tak jumpa sana belek orang lain pula, perlu kejap lah. Nak boleh, tapi kalau kita ngaji mudah, kita tak terasa benda tu payah, tak terasa. Pasal apa? Dia royak tu macam terasa mudah, tak tahu setengah mana payahnya nak dapat benda tu. Benda ni kalau kita tak dapat, tak payah pergi dalam kitab lain. Sebab tu ya kita nak guna kitab ni untuk buat mengaji, senang banyak perkara. Dhamir nak kembali ke mana tak cara dah, tu ada dah dia buat dah.
Jadi nak royak benda hak selain daripada tu, hak lebih lagi daripada tu. Jadi kalau ada hak romik-romik mana-mana sulit di sini, dia ada. Dia kata-kata hak bawah tu sindi. Sindi tu hebat tu. Dia tu seorang yang sangat istimewa, terutama dari segi huraian, dari segi nahwu ke apa, pahaman dari segi perbahasan nahwu memang dia tinggi. Begitu juga dari segi rahsia hadis-hadis ni memang dia tinggi. Cuba kita tengok Hasyiah Sindi. Jadi dia tulis Hasyiah Sindi. Hak ni hasyiah daripada buka surat 327. 327. Kita cari depan ni muka surat ni 384. Kita cari 384. Cuba kita tengok situ. 384. 384 pada muka surat 408 duduk sana. Dia ayat. Cuba kita tengok situ. Dia kata babu ta'wil qaulillah ta'ala min ba'di wasiyatin tusuna biha audain. Bawah tu ذكر في هذا الباب حديث فمن أخذه بسخاوة نفس. Dia mari hadis tu. Hadis tu tak nampak tu, tak jelas tu. Dia kata sesiapa yang mengambil harta itu bisakhawati nafsin, dengan tidak menonjol-nonjolkan diri. Litanbih, dia kata amal hadis ni litanbih ala annahu yanbaghi lil warith an ya'khudha mal al mawruth kadzalika fayabda'u awwalan bi huquqil mayyit wa la ya'khudhuhu bi ishrafi nafsihi fayahbisuhu kullahu li nafsihi aw litanbih ala anna al maut, bukan maut itu, sepatutnya itu salah tu, la'alla sawab al warith ala anna al warith yanbaghi an yahtamma bi amri ad-dain wa yuqirra bihi hatta la yakun akhidhan lil mal bi ishrafi nafsin. Wa kadha dhakara fihi hadith kullukum ra'in litanbih ala anna al warith ra'in fi mal al mawruth aw al mawruth ra'in fi mal ad-da'in fala budda likullin minhuma min an-nazar wallahu ta'ala a'lam. Rekah saja, tetapi cukup dah tu untuk kita. Dia mari hadis tu, sesiapa yang mengambil harta ni bukan cerita Hakim bin Hizam saja, bukan khusus dengan dia saja, apa orang lain tak kena lagu tu. Orang lain pun serupa juga. Seperti dalam kes ni, kalau kita nak faham untuk maksud ni, hutang tu perlu diutamakan daripada wasiat, maka kita kena faham gini. Dia kata untuk mengingatkan bahawa sayogianya orang yang menerima pesaka tu, dia mengambil harta pesaka mauruth dia tu, si mati tu, lagu tu lah, jangan temo'o, ambil tu mana dengan beringat, dengan tenang, ambil dengan mata yang kenyang. Seperti Maulana Wahiduz Zaman kata tadi, sair chashmise, yani dengan mata yang kenyang, bukan mata yang lapar, bukan mata yang rakus. Jadi dia kena ambil harta maurus lagu tu jugalah, yakni bisakhawatin nafsin, yakni mula-mula dia kena utamakan hak si mati itu, hak dia jangan mengambilnya bi ishrafi nafsin, dengan rakus, dengan tamak, jangan, sehingga dia ambil semua harta tu untuk dia. Jadi tak fikir dah si mati ni ada berhutang dengan siapa-siapa, kau tak fikir dah. Jadi terutamanya dia kena fikir hak wajib. Hak wajib tu apa dia? Hutang lah. Hak wajib yang mana kita dapat tahu daripada hadis-hadis yang lain, mana amalan seseorang hamba itu tergantung kalau dia tidak bayar hutang dia, sehinggalah selesai hutang dia. Sampai begitu sekali. Jadi takkanlah mana anak-anak cucu ni hak terima pesaka ni tak sah pelepah ayah dia, dan ini adalah hak orang lain, jadi sepatutnya diutamakanlah. Begitu juga wasiat pun, tetapi wasiat dengan hutang itu kedudukannya wajib, wasiat itu tidak wajib. Walau bagaimanapun janganlah dia tamak, dia kena utamakan hak si mati itu dulu.
Atau kata dia, untuk mengingatkan bahawa waris itu sayogianya dia mengambil berat tentang urusan hutang, dan dia mengakui, dia kena mengaku, jangan pula dia menafikan. Dah si mati ni tak ada dah, sebab dia nak tahu, kita kata. Jadi kalaulah si mati ni royak ke dia ada hutang dengan orang, mengakulah, terimalah hak tu. Jadi sehingga dia ni tidak termasuk dalam mengambil harta bi isyrafi nafsin. Kalau tidak, kalau dia buat susuk gitu, maknanya ambil harta bi isyrafi nafsin jugalah, dengan cara tamak dan rakus juga. Dan hak tu Nabi SAW kata seperti orang yang makan dan tak kenyang-kenyang. Dan dia hanya mengharapkan apa? Dia mengharapkan pemberian orang. Dia menjadi al-yadus sufla, bukan al-yadul ulia. Sedangkan Nabi SAW kata dia al-yadul ulia lebih baik daripada al-yadus sufla. Ni dok ni nak jadi al-yadus sufla semacam ni. Begitulah soalannya. Begitu juga Imam Bukhari sebutkan hadis hak lagi, kullukum ra'in, untuk mengingatkan bahawa waris itu, yakni orang yang menerima pusaka daripada si mati itu adalah penjaga kepada harta maurus dia. Bila penjaga, mana dia bertanggungjawab tentang apa yang dijaganya. Jadi kena tahulah hak-hak orang. Ataupun maurus itu ra'in, atau maurus itu orang yang dipesaka itu, si mati itu adalah dia penjaga kepada harta dain, yakni orang yang memberi hutang kepada dia tu. Jadi semestilah masing-masing daripada keduanya, waris ataupun maurus, yang menerima pusaka ataupun si mati itu, kena fikir, kena beringat dalam perkara ni. Jadi masuk dah tu. Tetapi kalau kita tengok ada nampak satu perkara lagi, kita balik semula kepada ni muka surat 384. Kita tengok di sini Ibnu Umar kata, wa hasibtu an qad qala war rajulu ra'in fi mali abihi. Kalau kita ambil kira hak ni, hak ujung ni, maka jelas di sini menunjukkan bahawa seseorang itu dia penjaga kepada harta ayah dia. Bila jaga harta ayah ni, dia bertanggungjawab tentang harta ayah dia. Jadi lagu mana? Jadi kalau ayah dia ada hutang dengan orang, dia kena selesaikanlah. Itulah baru panggil jaga, bertanggungjawab. Kalau tidak, tak bertanggungjawab lah. Jadi ada juga di sini war rajulu ra'in fi mali abihi. Jadi ayah dia tu ialah maurus dia lah. Ayah dia tu adalah maurus dia. Dia ni menerima pusaka daripada ayah dia. Apabila menerima pusaka daripada ayah dia, nak kira sebagai pusaka belaka? Jangan gaduh, jangan bi isyrafi nafsin. Tetapi kenalah dalam masalah pusaka ni pun bi sakhawati nafsin. Dan kita kena ingat al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Situlah dia nak ayatnya. Habislah cerita tu. Babun idza waqafa aw awsa li aqaribihi wa manil aqarib. Ini bab kalau seseorang itu mewakafkan ataupun berwasiat kepada sanak saudaranya, jadi apa hukumnya? Boleh ke tidak? Jadi ni cerita wakaf pula. Sebelum pada ni ada dah wakaf. Jadi sebab wakaf itu pun jenis berkait dengan harta hak selepas mati seseorang itulah. Sebab tu dia hak dia nak sebenarnya ausa tu. Seseorang tu wasiat untuk sanak saudara dia. Apa yang dimaksudkan dengan aqarib ni, sanak saudara ni, kerabat yang hampir ni, siapa? Manil aqarib? Siapa? Jadi dia ada dua juzuk dalam terjemahatil bab ni. Satunya idza waqafa aw awsa li aqaribihi. Boleh ke tak boleh? Seorang tu dia wakaf atau wasiat. Hak ni Imam Bukhari nak kuat hak dia lagi sebab dia kata boleh. Boleh. Boleh wasiat kepada sanak saudara, asalkan tidak kepada warathah, tidak kepada orang yang akan menerima pusaka daripada dia. Sebab itu mengikut hadis la wasiyata li warithin itu. Hak ni kalau wasiat untuk aqarib yang bukan merupakan warathah, sanak saudara yang bukan menerima pusaka daripada dia bila dia mati. Jadi hak tu boleh ke tidak boleh? Kalau lebih molek kita nak buat apa nama kebajikan ni, nak wakaf ke, kita nak wasiat ke, kita kena wasiat kepada orang suku Sakak, hak tu hak lebih molek. Takut kita berasa begitu. Hak tu Imam Bukhari nak buat mari ni. Nak ayatnya apa hukumnya? Dia tidak mari. Jawapan dia tu, idza tu syarat tu tidak ada jawab dia. Biasalah Imam Bukhari buat begitu dalam kitab dia ni. Kalau bila ada khilaf, dia akan buat gitu. Dia tidak akan jawab. Mana khilaf tu masing-masing tu ada hujah masing-masing.
Jadi dia pakai gantung gitu. Cuma nak tahu siapa aqarib itu. Itu dua perkara. Sabit berkata daripada Anas, Nabi SAW berkata kepada Abi Talhah, dia kata, tentukanlah hartamu itu, khususkanlah atau jadikanlah, wakafkanlah, boleh berlaku nanti, untuk sanak saudaramu yang fakir, yang miskin. Jadi berdasarkan hadis ini boleh kita wakafkan atau kita wasiatkan untuk sanak saudara kita yang miskin. Bahkan hak tu lebih utama lagi daripada orang lain. Mana kita kena kira keluarga kita dulu. Dulu minggu lepas cerita pasal masalah nafkah ke apa tu, kena mulakan dengan orang yang kita tanggung. Wabda biman ta'ul. Orang yang kita tanggung, lepas tu hak tidak tanggung, keluarga hak dekat, hak tu pun perlu diutamakan lebih daripada orang lain. Jadi sebagaimana tadi dalam masalah hutang dan wasiat, kita perlu utamakan hutang. Maknanya dalam Islam ni kita kena ambil kira hak mana yang lebih utama. Begitu juga apabila kita nak kebajikan, kita nak wakaf, kita nak wasiat, dahlah demon ni tidak dapat pesaka daripada kita. Adakah dia serupa orang lain? Kita nak letak sama dia dengan orang lain? Tidak. Kita perlu utamakan dia ni, sanak saudara kita ni, daripada orang lain. Sini pun kena ambil kira juga. Jadi dia pun tentukan untuk Hassan Ubay bin Ka'ab. Lepas pada tu dia marilah tarik yang lain serupa hadis sabit juga. Cuma yang dalam tu dia kata ij'al li fuqara'i qarabatik. Tu beza lafaz dia. Anas berkata, jadi Abu Talha pun tentukanlah mana tanah tu untuk Hassan Ubay bin Ka'ab dan keluarga dia. Mereka ni lebih hampir kepadanya daripada saya dari segi keturunan. Dalam riwayat yang lain kita sudah jumpa dah dalam Bukhari ni juga. Pernah Anas ni kata kita sudah jumpa dah. Jadi dia utamakan saya daripada mereka berdua ni. Saya lebih dekat kepada dia daripada mereka berdua. Lebih dekat tu dari segi dia ni anak tiri kepada Abu Talha. Sebab Abu Talha tu menikah dengan mak dia Ummu Sulaim. Jadi dia ni anak tiri. Dari segi tu, dari segi jagaan di bawah tanggungan dia ni lebih dekat lah. Tapi dari segi keturunan, maka mereka berdua ni lebih hampir kepada Abu Talha daripada Anas. Lepas tu dia marilah dalam riwayat ni mari kok mana jadi bertali lagu mana tu, bersambung kok mana keturunan demon ni yang dikatakan keluarga. Dan bila begitu kita boleh tengoklah di sini ni berapa pupu yang diambil kira sebagai aqarib ni, yang mana kalau kita nak wakaf, kalau kita nak wasiat, kalau kita nak kebajikan, kita perlu utamakan orang-orang ni lebih daripada orang lain. Situ cuba kita tengok. Hassan, kerabat Hassan Ubay bin dengan Abi Talha. Nama Abu Talha tu ni tak apalah, nama dia tadi kita sudah sebut dah. Jadi Hassannya pula bin Thabit bin Munzir bin Haram, jadi bertemu pada Haram itu. Jadi Abu Talha nama dia Zaid bin Sahal bin Aswad bin Haram. Ini tok kepada Zaid Sahal, tok kepada Zaid ni ialah Al-Aswad. Ayah kepada tok dia tu Haram nama dia. Jadi sama dengan Hassan bin Thabit bin Munzir bin Haram. Jadi maknanya tok yang kedua, ayah kepada datuk masing-masing tu sama. Kok tu pertaliannya. Jadi berapa pupu? 2 pupu kita kata, 3 pupu kok. Jadi masih lagi itu dikatakan aqarib. Orang-orang ni perlu diutamakan. Jadi mereka berdua ni bertemu pada Haram, iaitu ayah yang ketiga dia kira ayah yang ketiga lah. Dan Haram bin Amar bin Zaid Mana bin Adi bin Amar bin Malik bin Najjar. Jadi dia menghimpunkan Hassan dengan Abu Talhah dan Ubay, iaitu pada 6 bapa yang ke-6 itu, iaitu Amar bin Malik. Di situ bertemu di situ, iaitu Ubay bin Ka'ab bin Qais bin Ubaid bin Zaid bin Muawiyah bin Amar bin Malik. Jadi Amar bin Malik ini menghimpunkan, yakni mempertemukan Hasan dan Abu Talhah dan Ubay. Situ bertemu belakang. Ketiga-tiga ni bertemu, jadi waris lah. Kita kata jadi waris ni banyak pupu dah lah tu, datang lagi tu,
Tapi begitu pun dikatakan aqarib lagi. Jadi maknanya kalau ambil kira hak ni rapat lah, anak beranak. Tapi bila hukum ni tidak jalan molek, dia jadi macam mana? Keluarga jadi renggan. Orang mengatakan sebab renggan tu sebab ni perbandaran. Pindah ke bandar lah, pergi buat kerja sana sini, jadi pisah keluarga. Bagi anak tidak. Itu ya mungkin salah satu sebab. Tetapi sebab yang lebih utama sebab tidak jaga ni. Sebab tidak jaga ni. Begitu juga dalam masalah aqilah. Kalau kita dalam bab qasamah, apa tu kita baca di situ aqilah keluarga. Maknanya dia rapat tu. Kalau apa-apa hak ni melakukan jenayah, dia keluarga kena tanggung belaka. Jadi berasa tu. Begitu juga kalau bui gapo-gapo harta benda pun dia merasa juga. Dia merasa juga. Barulah berasa rapat. Supaya juga kadang-kadang ya anak ataupun siapa-siapa kau adik kau tidak berasa ya abang dia atau ayah dia ni seperti wali. Padahal wali. Sebab apa? Sepatutnya wali tu jagalah. Wali tu makna penjaga. Apabila dia bui piti, dia cara ke anak dia ni, dia cara ke adik dia, tak cara. Sampai masa nak menikah baru lagi cari. Macam mana nak jadi hormat, nak jadi rapat? Sedangkan begitu keadaannya. Sebab tidak ada hubungan keluarga ni dari segi saat ni tak ada. Tak hidup waktu. Kalau hidup waktu, tengok berapa pupu tu. Dia jadi mesra, jadi rapat. Dengan cara lagu tu jadi rapat pula keluarga tu. Jadi hak ni duduk mana pun boleh ni. Duduk mana pun boleh ni. Duduk jauh pun boleh, duduk mana-mana. Tapi dia tetap berhak mendapat daripada apa yang diwakafkan kepada dia, apa yang diwasiatkan kepada dia tu. Jadi bolehlah ambil. Jadi akan sentiasa ingat ni anak-anak dia lah, tok nenek dia tu lah. Jadi dia akan baiklah dengan anak cucu dia tu pula. Dengan cara lagu tu. Supaya juga Islam ni, kalau kita tengok dalam bab syahadah, dalam bab syahadah untuk menentukan sesuatu hukum tu dia ambil kira saksi. Pas saksi tu dia kena orang tu adil, kena orang tu begini banyak syarat. Ketat syarat dia. Pas ambil kira saksi tu. Kita sampai sekarang ni tak ambil kira mana saksi tu. Dalam Islam ambil kira saksi tu. Sebab hukum dia bukan semata-mata hukum. Hukum ini adalah satu bentuk pendidikan masyarakat. Dengan sendirinya orang bila dia tahu saksi dia ni akan diambil kira, akan ditolak, orang tak terima, dia akan jadi juru. Dengan sendirinya. Kalau tidak orang tak sepakat saksi dia. Kalau dia melakukan dosa, buat gini-gini, orang tak sepakat. Jadi tak ada rega dalam masyarakat. Bila berlaku apa-apa kes, orang tak boleh terima dia. Walaupun dia tengok diri pun, orang tak sepakat dia. Pasal apa? Pasal dia tak juru. Dengan sendiri masyarakat ni jadi nak juru. Sebab apa? Akan datang akan berguna, akan berfaedah. Tetapi kalau sistem tu, syahadah tu, sistem saksi tu tidak hidup, orang tak cara dia jadi tak juru lah, mana pun serupa ya. Nilai dia serupa. Tetapi kalau periduk tu, sistem itu, dia orang dengan sendirinya orang akan bina diri dia, jaga diri dia supaya dia ni tidak jadi tercemar, supaya dia diterima sebagai saksi. Banyak perkara berkait dengan saksi ni, macam-macam hukum berkait dengan saksi. Tetapi bila hak tu tak hidup, sekadar hak nikah saja. Hak nikah tu pun ambil pendapat hak longgar. Ambil pendapat hak longgar pula, tak apa pasik pun. Ambil pendapat hak lagu tu pula. Jadi tak apa berlaku, serupa lebih kurang. Jadi orang pun tak berasa takut. Begitu. Lepas tu asal lagi ni, hadis lagi ni Nabi SAW suruh waktu juga Abi Talhah bui tentukan untuk aqrabin, saudara mara dia, waris-waris dia. Abu Talhah pun kata tak apalah, saya nak buat lagu tu lah, sebab Rasulullah cadangkan suruh buat lagu tu. Dia pun bagilah di kalangan aqarib dia dan bani ammih, yang ni anak-anak pakcik dia, jadi sepupu-sepupu dia lah, dua pupu dia. Ibnu Abbas berkata bila turun ayat ni Nabi SAW pun mula menyeru, wahai Bani Fihr, wahai Bani Adi, yakni kepada beberapa kabilah Quraisy. Jadi kabilah Quraisy ni anak-anak dia lah, anak-anak dia, pupu-pupu dia lah. Kata Abu Hurairah bila turun ayat ni Nabi SAW kata ya ma'asyara Quraisy. Tadi Bani Fihr, ya Bani Adi, itu dua cabang saja. Hak ni lebih besar lagi, Quraisy semua sekali, merangkumi semua sekali. Jadi maknanya hak tu keluarga lah tu. Jadi Quraisy itu termasuk dalam keluarga dia lagi. Jadi wa anzir ashiratakal aqrabin. Aqrabin itu mana hak masuk dalam
Kabilah Quraisy semua sekali itu dikira keluarga lagi. Lepas pada itu, adakah masuk perempuan dan kanak-kanak dalam aqarib itu? Adakah masuk perempuan dan kanak-kanak? Takut tak termasuk perempuan dan kanak-kanak pula. Dia nak ayatnya masuk juga. Sebabnya dia bagi hadis ini, Nabi SAW sebut ni, aku tidak akan berguna kepada kamu di hadapan Allah sedikit pun nanti. Aku tak boleh nak buat apa-apa. Lepas tu dia sebut, wahai Safiyah, makcik dia Tina, wahai Fatimah binti Muhammad, wahai Fatimah binti Muhammad. Jadi hak dia sebut ni perempuan. Jadi makna hak ni termasuk juga dalam aqrabin. Maknanya bila kita wakafkan sanak saudara, bukan lelaki saja, bukan orang tua-tua saja, budak-budak pun termasuk. Lepas tu dia kata, ya bani Abdi Manaf, wahai anak-anak Abdi Manaf. Ada hak tua, ada hak budak, termasuk belaka, boleh ambil munafaat belaka. Wahai Abbas bin Abdul Muttalib, ni hak tua. Jadi dia nak ayatnya termasuk belaka dalam aqarib itu. Bila kata aqarib itu tidak lelaki saja, tetapi perempuan dan kanak-kanak juga masuk. Lepas tu bila kata sanak saudara ni bukan balik atas saja, balik bawah furuk pun pecah, anak cucu pun termasuk juga, sanak saudara juga. Bukan kata hak sebelah balik atas, balik sebelah makcik, mak saudara, pak saudara, tok saudara, bukan hak tu. Balik bawah ni pun termasuk juga. Lepas tu babun hal yantafi'ul waqif biwaqfihi, hal yantafi'ul waqif biwaqfihi. Nampaknya pada sekali lah. Wallahu a'lam. Wa akhiru da'wana.